Mula timbus bunyi kum 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 sampai para lutut dia. Sampai para lutut berdiri malaikat munkar dan nakir depan muka dia. Mula halau salat dia, zakat dia, tiba-tiba kali yang tiga mulut masing-masing sebut. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan jangan sebut. Tuan-tuan jangan sebut kalimah yang ketiga ni. Bila berdiri saja malaikat depan dia, dia akan sebut qala rabbirji'un. Malaikat, boleh tak kamu bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik atas dunia. Qala rabbirji'un. Malaikat, kamu bagi tahu pada Allah, saya nak hidup. Saya nak hidup, nak hidup. Dia ulang, saya nak hidup, saya nak hidup kembali. Dia ulang, meraung dalam kubur. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Qala rabbirji'un. Ni orang terus bunyi tu duk 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 kemaskan tanah ke atas tu. Dia sedang berbincang dengan malaikat nak hidup. Qala rabbirji'un. Tolonglah malaikat bagi tahu pada Allah, hidupkan kembali saya atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Dia sebut pada malaikat. Dia ulang malaikat. Kalau saya boleh hidup balik, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Maknanya dia ni orang Islam ni. Kalau orang kafir mana tahu amalan soleh? Mana dia dapat tahu amalan soleh? Lalu alim ulama kata, ni mesti orang Islam yang melawan macam ni. Mereka jawab pada dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je yang ulang kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Tuan-tuan, orang mukmin bila tak je dalam kubur, mereka tanya, man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa man dinuk? Tanya je soalan sebut, ma rabbuka? Wa ma nabiyyuka? Wa ma dinuka? Orang mukmin ni, Rasulullah kata, masuk terus roh dia dalam kepala ni. Ada bahagian kepala, ada yang bahagian sampai dada, ada yang sebut masuk sampai tahap perut dia, roh dia ni masuk. Bila begitu saja, mereka tanya, man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka? Tanya soalan demikian, dia nganga mulut. Dia mulut, buka mulut, nganga mulut dia. Mereka ulang kali yang kedua, ma rabbuka? Man rabbuk? Tanya soalan kali yang kedua ni, bunyi di gerham dia. Dia nak jawab. Dia nak jawab, orang mukmin. Mereka ulang kali yang ketiga, sampai 3 kali disebut dalam hadis Rasulullah sebut, man rabbuk? Ma rabbuka? Dia jawab, Allahu Rabbi. Dia jawab, Allahu Rabbi. Bila Allahu Rabbi tu, lapang terus kubur dia. Terbuka terus kubur, berubah menjadi warna hijau yang cantik. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, selapang mana? Paling tidak seluas 70 hasta. Paling tidak kubur itu akan berubah menjadi seluas lebih kurang 70 hasta. 70 hasta di seluas mana? 240 kaki. Paling sempit kubur dia. Ada orang tanya 1 soalan, ada orang ditanya 5 soalan, ada orang ditanya 17 soalan, ada yang ditanya 3 hari 3 malam belum berakhir, ada yang ditanya bertahun-tahun belum berakhir. Zaman Nabi Isa AS, seorang lelaki yang dibangkitkan oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni di antara Nabi yang mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati. Allah bagi pada Nabi Isa AS, dibangkitkan satu kubur, bangun kamu. Bila bangun saja, Nabi Isa AS sebut, sedang apa yang berlaku pada kamu? Aku sedang disoal di hari pertama aku sampai hari ini belum lagi berakhir. Tentang apa dia? Tentang pencungkil gigi. Pencungkil gigi. Lalu tanya, tentang pencungkil gigi, kamu ditanya sejak daripada kamu mati sampai hari ini, bagaimana tentang pencungkil gigi tadi? Aku telah menjual kayu api pada seseorang. Kayu api tersebut dia minta hantar ke rumahnya. Dalam perjalanan ke rumahnya, aku ambil hujung kayu api tersebut untuk dijadikan cungkil gigi aku tanpa memberitahu kepada tuan
yang telah membeli kayu api tadi. Kerana itu kamu disoal. Nabi Isa AS tanya, ya, kerana itu. Selama mana kamu sedang disoal? Selama 70 tahun belum lagi berakhir. 70 tahun. Satu riwayat kata selama lebih kurang 7,000 tahun belum lagi berakhir. Ditanya oleh Nabi Isa AS. Beza-beza. Tiba-tiba selesai sesi soal jawab. Mudah-mudahan kita ni 5 minit berakhir insya-Allah. Kita ni jangan lama sangatlah. Wa man nuqishal hisab faqad unzib. Siapa yang disoal banyak, confirm dia di antara orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sesi yang pertama, hari pertama bagi. Orang mukmin bila kena soal, jawab, kubur di telapak, tumbuh rumput-rumput warna hijau yang cantik. Tumbuh rumput warna hijau ni bau wangi semerbak, bauan raihan daripada syurga Allah. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Tadi bauan misk, yang ni bauan raihan, wangi sangat. Disebutnya demikian. Tak nampak tempat dia dalam syurga Allah. Mereka pegang jenazah dia, mereka heret jenazah dia, sandar di dinding kubur. Sandar di dinding kubur tu, menunggu kain kapan dia turun. Dia pun tengok, mati dah aku. Allah, mati dah. Mereka sebut, hamba Allah, kamu tengok matahari yang sedang tenggelam. Hari pertama kamu di alam barzakh, kamu tengok. Dia sebut oleh mereka, aku tak semayang asar lagi, mereka disebut. Oleh kerana hidup atas dunia ni terlampau jaga solat, tak boleh meninggalkan solat, terbawa sampai dalam kubur. Sebut oleh mereka, aku tak semayang asar lagi, mereka disebut. Dah nak mentari, nak tenggelam, mereka jawab, la salata laka wala siyama laka wala hajjata laka walakin numukal arusah. Rasulullah cerita gambaran ini. Yang mereka jawab, tak ada dah semayang untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu, tapi mula daripada malam ini tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin di malam tamu di saat mana perkahwinan mereka tersebut. Rasulullah gambarkan demikian. Kemudian mereka tanya pada dia, hamba Allah, Allah SWT tanya kamu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, orang mukmin jawab, ya saya nak hidup balik. Tak ada. Semua jawab, tak nak hidup. Orang mukmin semua jawab, tak nak. Malaikat, tak nak hidup. Tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Dah masuk dalam kubur. Orang lain, Allah cerita tadi, kumpulan manusia yang kata nak hidup. Kenapa kamu orang mukmin kamu tak nak hidup? Dia jawab, sakitnya kematian itu, sakitnya sakarat, terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur. Sakit itu terngiang-ngiang, sakit sungguh. Sakit sakarat ini berpanjangan, panjang sampai dalam kubur ni. Sampai apa dia? Sampai datang doa-doa anak yang saleh mendoakan pada mereka yang telah meninggal dunia, menjadikan keringanan dan hilang sedikit demi sedikit sakitnya sakarat itu sendiri. Bertanya Nabi pada orang mukmin, kenapa kamu tak nak hidup? Kenapa kamu tak nak hidup? Dia jawab, kami nampak tempat kami dalam syurga Allah. Dan nampak dah tempat dalam syurga Allah. Macam mana kami nak hidup lagi? Ini sebut demikian. Ini seronoknya orang mukmin. Dia tanya, tak ada seorang pun orang mukmin sebut dia nak hidup kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dia. Orang mati syahid ni, dia tanya pada dia, nak hidup balik? Nak. Kenapa nak hidup balik? Tak sakit mati. Tak sakit. Bila kepala dia terpenggal, jasad dia ditembusi peluru, di saat mana dia gugur di jalan Allah, saat tersebut dia tak rasa langsung suasana kesakitan itu. Ni je lebih orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa yang berjuang di jalan Allah, dia mati dalam keadaan mempertahankan agama Allah, dia hidup dalam keadaan betul-betul kerana Allah, lalu dia gugur di jalan Allah. Masa kubur, mereka tanya, nak hidup balik? Nak, dia jawab. Kenapa nak? Saya nak berjuang lagi di jalan Allah, saya nak gugur lagi, saya nak syahid lagi. Seronoknya di kalangan mereka. Tapi yang ini, yang kumpulan yang sebut terulang-ulang, mereka tolonglah mereka nak hidup ni. Dia sebut pada mereka, saya nak hidup. Kenapa nak hidup? Amalan apa yang tertinggal? Amalan apa yang tertinggal? Saya nak berkongsi sikit malam ni. Ada 3 amalan yang besar ini. Kalian jaga yang ni. Orang Teluk Intan, saya nak ingatkan betul-betul. Ni jaga 3 ni.
Bila boleh jaga 3 ni, insya-Allah kita tak akan terulang dan meraung dalam kubur sekejap lagi. Yang pertama, tolong jaga hati ini jangan berpaling daripada Islam. Jangan mati di saat mana kita tak ada Islam dalam tubuh badan kita. Jangan syirik pada Allah. Jangan percaya selain daripada Islam. Dalam hati kita hanyalah Islam yang boleh memenuhi jiwa kita. Ini yang disebut tiap hari Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul orang Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Hati ini tak ada orang boleh kawal kecuali kita. Jangan jadi orang munafik. Jadilah orang mukmin, orang yang berkeyakinan. Jangan talam dua muka. Bersama dengan Islam, tak perlu untuk kita mengubah hati kita kepada selain daripada Islam. Selain daripada Islam maksudnya apa dia? Jangan percaya kepada nasionalis. Jangan percaya kepada sekularis. Jangan percaya pada izm-izm selain daripada Islam. Jangan. Kalian minta tolong dengan nasionalis, dia tak boleh tolong kita dalam kubur. Kalian minta tolong dengan sekularis, dia tak boleh tolong kita dalam kubur. Jangan campur aduk Islam dalam diri kita. Jangan masuk, saya Islam sikit, nasionalis sikit Ustaz. Saya Islam sikit, kapitalis sikit. Jangan mencampur. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Islam ni Islam dalam dada tubuh badan seorang. Wa man yabtaghirul islami dinan falan yuqbala min. Allah sebut demikian jelas. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia masuk dalam kubur kosong amalan dia menghadap depan Allah. Jangan tak percaya dengan Allah. Orang kita ni tak percaya dengan Islam. Dia orang Islam dah. Tapi dia kata saya boleh percaya Islam ni dalam bab-bab tertentu je Ustaz. Dalam bab yang lain saya tak boleh terima Islam. Orang kita kan tak yakin dengan Islam. Pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Mana yang untung? Pegawai bank tu dah beritahu dah, ni cara Islam, ni cara konvensional. Bahasa yang mudahnya, ni cara Islam, ni cara kafir senang kita. Tapi dia tanya lagi, mana yang untung? Ni orang Islam ni. Belum lagi cerita yang lain, dalam bab yang lain. Anak-anak, orang tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran ke, belajar Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Anak-anak ni kalau belajar Quran je, dia nak kerja benda. Lah kita kata bukan nak suruh belajar Quran saja. Lepas pada dapat Al-Quran, kamu belajarlah yang lain pun, tak ada masalah. Tapi yang orang kita ni kan, dia boleh sebut saya tak percaya agama-agama, saya tak percaya. Saya lebih percaya dengan liberal, saya lebih percaya dengan sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Padahal saya minta maaf ni sebut, yang kita belajar dahulu, bila kita dah sekarang ni, bila kita dah habis dah belajar, kita memulakan kehidupan, kita tak guna-guna pun yang kita belajar dahulu. Kita habis masa je kita belajar. Belajar benda yang kita tak guna. Dulu kan belajar kan sejarah para meswara. Ingat kita, hafal kita. Bila habis belajar ni, tak guna-guna pun para meswara tersebut. Yang kita guna apa dia? Uping-uping je dalam hidup kita. Yang kita belajar dulu untuk apa? Mengapa yang kita kena guna kita tak belajar? Yang kita tak kena guna kita sibuk belajar. Kita tak kena guna pun. Apa yang masa dahulu belajar? Sekarang cuba kita tengok apa yang kita kena guna. Al-Quran. Ramai mana orang tak boleh baca Quran? Al-Quran ni, kalau tuan-tuan panggil seorang ustaz, panggil tuan-tuan datang mengadap seorang ustaz, suruh baca Fatihah seorang-seorang, ramai tak boleh baca Fatihah. Tak betul pun Fatihah. Bacaan Fatihah pun tak betul. Tuan-tuan bayangkan kalau Fatihah tak betul, bagaimana solat kita? Bagaimana solat kita dalam hidup kita? Orang kita dibiar, tak apalah sebut. Padahal dia nak kena guna. Berapa ramai ibu-ibu yang datang jumpa dengan saya, mengadu, Ustaz, tolong Ustaz, ada seorang ibu tu datang bawa air bagi saya. Ustaz,
Kenapa ni ayat ni? Tolong baca sikit untuk suami saya. Suami saya sejak kahwin tak pernah jadi tok imam dalam solat kami. Kenapa kita sebut? Kenapa? Dia tak betul bacaan dia. Bacaan dia tak betul. Lalu disuruh, dia kata dia tak nak jadi tok imam. Solat tak pernah. Saya boleh berimamkan dia dalam solat sunat saya, Ustaz. Padahal solat sunat je. Puan tak pujuk ke? Allah dah pujuk banyak kali, Ustaz. Saya pujuk dia. Lama-lama dia suruh pada saya, engkau sajalah jadi imam. Dia suruh kita pula jadi imam. Nak sebutnya, ramai mana orang kita tak boleh baca Quran? Orang kita tak boleh baca Quran ni, kenapa tak boleh baca Quran? Kalian tak yakin ke nak pergi ke akhirat Allah? Kalian tak boleh baca Quran, kalian ingat ke boleh lepas ke dalam kubur nanti? Saya nak pesan ya, siapa yang tak boleh baca Quran, orang Teluk Intan ni dan orang Malaysia kita ni, kalau dia tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran. Kalian masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Kamu buat apa di atas dunia? Umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup. Gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh, Quran je tak boleh. Pelik betul. WhatsApp tu nak tidur dah. 3 kali dah jatuh handphone atas muka. Lepuk. Tegak begitu dah tak handphone dia. Nak sebutnya, WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Tak yakin ke? Tak yakin ke? Dengan perjalanan kita akan datang nanti. Ramai dah orang mati menghadap di hadapan Allah. Mereka tak bawa pun geran-geran tanah. Mereka tak bawa pun harta benda yang mereka miliki. Cuba lihat raja-raja yang kaya, Ratu Elizabeth yang kaya tersebut, bila dia mati, bila dia masuk dalam kubur, dia bawa apa? Bawa amalan. Bawa amalan dia. Tak kira siapa pun kita. Tak payah banggalah dengan dunia. Dunia ni bukan untuk dibanggai. Akhirat yang perlu dikejari dalam hidup kita. Mengapa kita tak bersedia ke arah tersebut? Pelik kan dalam hidup. Ni yang pertama. Jaga Islam biar kukuh. Jangan percaya selain daripada Islam. Orang baru datang, ni cerita ni sedap ni bagus ni. Kita tanya Islamik ke tak Islamik? Betul ke tak betul dengan syariat agama? Dia kata, alah apa kisah yang tu tak betul pun tak apa, yang penting untung, dia sebut. Jangan kita sebut saya hanya terima Islam dalam hidup saya. Dekat nak meninggal dunia, syaitan tadi yang saya cerita tadi, yang disebut dah hadis Rasulullah tadi, bila sampai di halqum ni, syaitan akan sebut, jangan mati dalam Islam anakku. Dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita, anakku jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan Nabah, mati bersama dengan ayah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kita cuba mengucap. Bila kita cuba mengucap, datang muka arwah ibu kita, sebiji muka arwah ibu kita datang tu, tayangkan buah dada dia, anakku, dada ini pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan ummi, mati bersama dengan mama mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Syaitan Teluk Intan ni, tuan-tuan, syaitan Teluk Intan ni tak akan sebut mati dalam Yahudi. Orang sini tak peduli pun Yahudi. Mana kita pernah kenal pun Yahudi? Syaitan kat sini, dia tak akan sebut matilah dalam Kristian. Kita tak pernah peduli pun pada Kristian. Tapi tunggu biar lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Matilah kalian dalam Islam sekularis. Matilah kalian dalam Islam pragmatis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut. Padahal Allah dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tulis besar-besar yang ni. Dalam keluarga kalian kena sentiasa pesan,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kalian mati kecuali saat mana kalian mati betul-betul seorang Islam. Ni kena pesan pada anak-anak kita, pesan pada keluarga kita. Yang pertama, kerana Islam je boleh menyelamatkan kita. Saya daripada Islam tak boleh tolong kita. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur. Syiah tak boleh tolong kita dalam kubur. Yang boleh tolong kita dalam kubur al-Islam. Jangan tolak Islam, jangan kita nafikan bagaimana besarnya nilai Islam dan tubadan setiap mukmin ini sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah dalam hidup. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Ibadah apa yang kena jaga? Ibadah solat. Yang pertama, tolong jaga solat. Siapa yang pernah tinggalkan solat, tolong qada sekarang. Peluang kita qada. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian mesti menjadi orang yang benar-benar jaga solat dalam hidup. Tanpa solat, kalian tak berjaya. Tak usah ceritalah hebat macam mana pun hidup dia. Tak usah ceritalah bagaimana besar dalam hidup dia yang disebut dengan kekuatan pada diri. Tapi kalau dia tak solat, orang ini gagal. Gagal. Dunia pun gagal, akhirat pun gagal. Allah, dia nak marah dengan orang tinggalkan solat. Sampai peringkat Allah sediakan neraka khusus untuk orang tinggalkan solat. Neraka Saqar namanya. Allah sediakan neraka Saqar. Bila ditanya, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka Saqar? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami atas dunia tak semayang. Kami atas dunia tak semayang. Jangan tinggal semayang. Tuan-tuan nak kenal orang tu berjaya tak berjaya, tengok ada solat dia. Solat kita ni semakin lama semakin dekat dengan Allah. Semakin kita solat, ayah-ayah, ibu-ibu, kalian mesti semakin hampir dengan Allah. Macam mana? Berebut sah pertama. Semakin bertambah umur ini, semakin berebut. Ni, sah yang pertama. Solat tu, biar semakin lama semakin khusyuk. Ni tak, solat kita ni kenapa jadi hambar? Kenapa solat kita tak rasa nikmat? Pelik dalam hidup kita. Dah solat 40 tahun dah solat. Sejak daripada umur kita akil balik sampai hari ni. Kenapa kita tak dapat kelazatan solat? Kenapa kita tak dapat? Cuba bayangkan orang yang sentiasa hidup dia bertenun. Tenun. Dia tenun. Lama-lama cantik tenunan dia. Orang yang sentiasa memahat. Tiap-tiap hari dia memahat. Lama-lama cantik ukiran dia. Orang yang hidup dia sentiasa masak. Lama-lama masakan dia sedap. Masakan dia. Hidup dia. Kenapa kita sentiasa solat? Tiba-tiba lama-lama tak jadi semakin khusyuk solat kita? Mengapa kita jadi demikian? Mengapa solat kita tak menjadi sebagaimana solat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Kenapa solat kita menjadi hamba dan tabar? Solat Rasulullah, sahabat-sahabat, pernah satu ketika sahabat bila dia solat, dia sedang bagi salam, tengok darah yang mengalir deras di betis dia. Terkejut dia. Tengok ada anak panah yang telah kena pada betis dia tersebut. Sahabat-sahabat nak cabut. Dia kata, jangan cabut. Saya solat, kamu cabut. Dia pun solat. Bila dia solat, sahabat cabut. Kemudian selesai solat, dia tanya sahabat, dah cabut ke belum? Sahabat kata, dah cabut tadi. Allah, dia kata, alhamdulillah, selamat. Allah tak sedar yang diri dia kena panah dengan anak panah. Kemudian bila nak cabut anak panah tadi, dia solat. Cukup itulah membius diri dia untuk dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, cicak melintas pun nampak. Kita solat, tak rasa lazat. Imam baca Sabbih isma rabbikal a'la, dia nak marah lah. Pak Imam, Inna a'tayna je Pak Imam. Kenapa panjang-panjang sangat bacaan? Marah di kalangan kita. Kenapa solat kita tak seindah dahulu lagi? Kenapa tak sekhusyuk itu? Saya nak jawab. Saya tolong jawab. Kerana dunia terlampau besar dalam dada kita. Dunia ni menjadi racun yang berbahaya kepada solat orang mukmin. Kita berangan-angan dengan dunia yang tak berkesudahan. Kita masih lagi besar dengan tamak terhadap dunia. Perkelahian kita dengan anak menantu kita, perbalahan kita dengan jiran tetangga kita, terbawa-bawa dalam hidup kita.
Hidup berebut harta yang kita nak tinggalkan. Logik tak logik? Tak tegur siapa dia beradik. Berebut harta pusaka yang ditinggalkan di kalangan kita. Padahal bila kita mati, kita tak bawa pun harta tersebut. Tapi dunia ni terlampau menjadikan diri kita tamak. Hingga kan solat kita tak menjadi sekhusyuk dahulu lagi. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian kena berubah. Dan saya kena berubah. Kena berubah untuk solat. Biar jadi nikmat. Macam mana nak suruh nikmat? Biar dalam dada kita ni akhirat yang semakin besar, dunia mesti semakin kecil. Bila akhirat membesar, kita akan rasa lazat. Salatul mi'rajul mu'minin. Orang mukmin ni bila dia salat menjadi mi'raj dalam hidup dia. Itu yang pertama, salat. Dan perbincangan salat ni panjang. Tapi saya tak sempat malam ni nak sebut satu-satu. Yang kedua dalam ibadah, baca Quran. Baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu kepada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. Saya antara ahli qaryah di taman mewah ini yang tak boleh baca Quran. Mengaku je. Saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Menangis teresak-esak dia. Dia duduk pegang je Quran. Menangis je dia. Ya Allah, janganlah kamu matikan aku di saat mana aku tak boleh baca ayat-ayat kamu, ya Allah. Sebab ada AJK. AJK umum, hari Jumaat je umum. Siapa lagi ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, daftar. Ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, daftar. Sedarakan mereka di antara bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Kamu adik-beradik dengan mereka. Elok-elok sedarakan mereka. Ni peranan AJK. Bagi tahu elok-elok pada AJK, saya tak boleh baca Quran, tuan. Tolonglah saya. Isteri saya tak boleh, anak-anak saya pun tak boleh, bantulah saya. Sebut demikian pada AJK. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. AJK jawab demikian, buat malu company je demikian. Buat jadi AJK, buat apa Quran pun tak boleh baca. Di kalangan kita mesti berlumbur. Yang tak boleh juga baca, dia sebut tak boleh Ustaz, saya tak boleh. Hafal Quran. Jangan, kalau tak boleh, hafal. Mesti hafal. 3 surah ni mesti diingat dalam kepala kita sebelum kita mati. 3 surah ni apa dia? Surah yang pertama, surah Al-Mulk. Surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Al-Mun'iyatu wal-Munjiyatu. Rasulullah sebut demikian. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni 30 ayat dia. Tak panjang pun, hafal. Surah Al-Mulk. Bila dah ingat surah Al-Mulk, Rasulullah diajar, Rasulullah mengajar pada kita, dah ingat dah. Tak mati lagi kita. Sambung surah yang kedua. Surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ya, mesti hafal. Berlumba. Buat pertandingan perlumbaan ini di kalangan masyarakat kita. Hafal surah Al-Kahfi. Tak panjang pun, 110 ayat je. Surah Al-Kahfi. Satu ayat sehari. Kita hanya memerlukan 110 hari. Separuh tahun je kita boleh ingat dah surah Al-Kahfi. Kalau kita nak buat betul-betul dalam hidup kita, dah ingat dah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni, bila kita meninggal dunia nanti, roh kita dimasukkan dalam bekas Al-Kahfi. Dia bau wangi semerbak. Dan nampak, bila roh tu naik saja, naik roh kita ni, seluruh alam ni nampak Allah dia di kalangan ahli syurga. Semua mendoakan kebaikan saat mana roh kita dibawa untuk diangkat menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ingat dah surah Al-Kahfi, tak mati lagi. Tak mati lagi kita. Sambung surah yang ketiga. Surah yang paling pendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah dipanggil demikian. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Tak panjang pun surah Al-Baqarah ni, 286 ayat je. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini Rasulullah sebut, siapa yang dia baca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumahnya. Tuan-tuan biasa kan, atas atap rumah tu bunyi benda yang berlari atas atap rumah. Tuan-tuan biasa, tuan-tuan jawab apa pada anak-anak cucu tuan-tuan? Musang kan? Musang. Tiap-tiap malam musang datang rumah kita. Kesian musang, asyik dia je kena tuduh. Bukan musang, syaitan. Itu tanda rumah kalian sedang diganggu oleh syaitan.
Orang dalam rumah dia bunyi guli, tak guli. Bunyi orang ketuk pintu rumah. Bunyian bauan hangir dalam rumah kita dan sebagainya. Syaitan sedang mengganggu rumah tangga kalian. Kalian berhati-hati saat ini. Rasulullah kata bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah orang mukmin. Bila kalian baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan tinggal dalam rumah yang baca surah Al-Baqarah tersebut. Bayangkan dalam rumah dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Dalam dada mukmin mesti ada surah Al-Baqarah. Orang masuk je meminang anak perempuan kita, tanya terus, dah hafal belum surah Al-Baqarah? Tanya soalan tu, tak kahwin dah anak perempuan kita. Nak sebutnya, mana-mana lelaki, pemuda-pemuda, tolong hafal surah Al-Baqarah. Kalian nak masuk meminang anak perempuan, siapa-siapa saja di kalangan kita, kalian mesti ada surah Al-Baqarah. Siapa yang ada surah Al-Baqarah, layak dia menjadi pemimpin. Kalau dia tidak ada surah Al-Baqarah, hilang kelayakan untuk menjadi pemimpin. Lantiklah pemimpin di kalangan kalian yang ada surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut demikian dalam hadis Rasulullah. Cerita tentang siapa nak jadi pemimpin saja, cari yang boleh baca surah Al-Baqarah. Yang tak boleh baca surah Al-Baqarah, kenapa kalian lantik dia jadi pemimpin? Kalian tak takut ke di akhirat nanti? Bila kita ingat betul-betul ni nak memangkahkan ni, nak memangkah ni. Saya nak sebut ni. Ingat ni, tangan-tangan ni akan soal depan Allah nanti. Siapa yang salah pangkah, tak berjumpa dengan pemimpin yang betul, di akhirat nanti menyesal dia. 5 tahun dia menanggung nanti dalam hidup dia tersebut. Bukan nak kempen ni, nak sebut betul-betul. Saya nak sebut biar kita faham jelas dalam hidup kita. Memilih pemimpin yang diajar oleh Rasulullah, mesti ada surah Al-Baqarah. Paling-paling tidak dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Paling-paling tidak dia boleh beriman pada Allah. Kenapa kita lantik pemimpin yang tak beriman pada Allah, yang tak kenal hukum hakam agama? Malu je kita depan Allah nanti. Makan rezeki Allah, tiba-tiba kita tak jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap banyakkan kena gam tak kita. Nak sebutnya demikian, 2 Quran. Kalau tak boleh hafal Quran, tak boleh Ustaz. Saya tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya benak Ustaz. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Bukan semutnya, dengan kenggak-kenggak pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguh ni. Tak boleh, saya tak boleh Ustaz. Tak boleh, tak baca pun tak boleh, hafal pun tak boleh. Saya cabar kalian, salin balik sebuah Al-Quran sebelum kalian menghadap depan Allah. Jari kalian mesti menintakan tulisan ayat-ayat Al-Quran Karim. Ni ada dah orang yang buat, ada dah jemaah yang buat. Sebelum daripada ni saya cabar. Siapa yang tak ada baca Quran, kalian mesti salin balik Quran. Salin Quran dengan jari kalian sebelum kita mati, supaya bila kita mati kita boleh jawab depan Allah, saya dah tulis sebuah Al-Quran ya Allah dalam bentuk badan saya dan menjadi saksi di hadapan kamu nanti ya Allah. Buat benda yang demikian. Quran, kita dengan Quran. Yang ketiga, zikir dan selawat, jangan tinggal. Zikir dan selawat. Bibir kita ni amalan ibadah yang perlu kita jaga betul. Zikir dan selawat ni di bibir kita je. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Zikir. Kenapa zikir? Kerana semakin kamu zikir, semakin kamu memperkenalkan diri kamu kepada Allah. Kalau kita tak zikir, Allah tak kenal kita. Tak kenal kita. Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Bila kamu zikir, aku akan kenal kamu. Kalau kamu tak zikir, macam mana aku nak kenal kamu? Zikir ni satu amal ibadah senjata orang mukmin yang diajar supaya sentiasa kuatkan jiwa kamu dengan zikir. Zikir ni menjadi kekuatan dalam hidup itu. Sampai ulama kagang kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi kagang kitab zikir-zikir yang disebut oleh Rasulullah. Zikir apa? Tebal kitab tersebut. Tuan-tuan belajar. Zikir apa? Nak tidur ada zikir, nak buat apa saja zikir. Kenapa? Semakin hidup, semakin kena memperkenalkan diri kita pada Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Bila semakin kita zikir, semakin dekat kita dengan Allah. Demikian juga selawat. Selawat satu cara untuk mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ni musim-musim sekarang ni disebut tentang musim yang menyambut maulud ini. Bukan sekadar masuk dalam bulan Rabiul Awal je kena sambut, tetapi Rasulullah ni kena sepanjang hidup itu melebihi daripada segala-galanya. Tak boleh lebih isteri kita, anak-anak kita, tak boleh. Kalaulah Rasulullah itu tak ada dalam senarai yang disayangi dan dicintai, Rasulullah mesti letak depan sekali. Yang pertama sekali Allah, yang kedua Rasulullah, yang tiga ahli ulama, kemudian ibu bapa kita, turun-turun di antara orang-orang yang susunan ini, barulah turun isteri, anak-anak kita dan diri kita sendiri. Susunan itu biar betul, teratur. Kecintaan yang mesti menebal dalam kehidupan kita untuk kita dekat dengan Allah dan juga Rasul. Yang keempat dalam hidup kita ni, amal ibadahnya, tolong hantar segala aset-aset kita yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta kalian di dunia, jangan. Ramai dah yang kena. Sekarang proses hantar harta benda kita ke akhirat. Hantar, tiap-tiap hari menghantar harta kita ke akhirat. Kita cari harta ni untuk siapa? Cari harta ni untuk siapa? Cari untuk diri kita kan. Habis tu kenapa kita pergi tinggal waktu mana kita mati? Kenapa kita tinggal? Jangan tinggal harta kita ni. Sebelum kita mati ni, masuk dalam kubur seorang-seorang, hantar. Setiap hari hantar harta kita. Macam orang pergi Mekah, dia beli barang banyak-banyak, dia tak boleh bawa balik, naik atas kapal terbang, dia nak buat macam mana? Dia post ke Malaysia. Kurma dah sampai, air zam-zam dah sampai, tasbih dah sampai, jubah dah sampai. Tuan dekat Mekah lagi. Demikian juga kita. Rumah mesti ada ke akhirat, tuan-tuan. Tuan kat Malaysia lagi. Kemudian baju kita kena ada dah. Makanan malam pertama, malam kedua, ketiga dalam kubur kena dah siap dah. Kena ada dah ada di kita. Yang tuan atas dunia lagi. Macam mana nak hantar? Sedekah, wakaf, zakat. Ni, saya dengar masjid ni memerlukan lebih kurang 200,000 lagi. Nak siapkan menara ni kan. Nak siapkan menara yang pertama dah siap dah. Menara kedua dan nak buat medan ni lagi. Ni peluang kita. Bila dengar je 200,000, kita sebut jumpa dengan AJK. Saya seorang bayar. Saya seorang untuk saya di akhirat. Untuk rumah saya di akhirat. Ni peluang kita. Kalau tuan-tuan tak ambil peluang ni, tuan-tuan akan menyesal nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan akan menyesal. Peluang kita kan. Rumah kita atas dunia berapa harga? 200,000, 300,000, 400,000 sekarang. Nilaian rumah kita. Rumah untuk akhirat, rumah atas dunia ni confirm kena tinggal. Rumah untuk akhirat, confirm kena ada. Bayangkan Rasulullah sebut, siapa yang bina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina untuk dia sebuah istana dalam syurga Allah. Saya dengar setiausaha cikgu bagi tahu pada saya sebentar tadi, dia kata kami perlu dalam 200,000 lagi ustaz. Nak siapkan 200,000 ni, tuan-tuan pakak je di kalangan tuan-tuan. 1,000 seorang, cari 200 orang, 200,000 terus. Di kalangan kita. Takkanlah penduduk kawasan ni tak nak ambil peluang yang ada ini. Takkan kita nak bagi peluang pada orang lain lagi. Rumah yang tuan-tuan bangunkan, rumah Allah ni, orang lain dah menyumbang hampir 3 juta, tuan-tuan siapkan rumah Allah ini. Takkanlah kita tak nak ambil peluang demikian. Macam mana cara? Infak, sedekah, wakaf, kemudian hibah. Panggil je anak-anak kita. Abah mati, mak kamu mati, haram kamu adik-beradik berkelahi. Jangan berkelahi. Rumah ni jangan siapa ambil. Bahagian kamu ambil terus, bagi terus hibah untuk mereka. Bila abah mati, mak kamu mati, rumah ni abah dan mak kamu nak hantar ke akhirat. Macam mana cara nak hantar ke akhirat? Datang jumpa dengan AJK masjid. Bagi tahu dengan AJK masjid, tuan, kalau saya mati, isteri saya meninggal dunia, saya wakafkan rumah itu untuk masjid. Kita sebut demikian pada anak-anak kita. Kamu ada sendiri kan rumah kamu? Anak-anak kita kan dia beli rumah sendiri kan? Kenapa dia nak berebut lagi rumah yang kita tinggal ini? Dia nak berkelahi adik-beradik. Nak suruh kita sengsara dalam kubur nanti.
Selagi mana tak selesai urusan harta benda kita atas dunia, selagi itulah sengsara dalam kubur sekejap lagi. Jangan tuan-tuan, bagi tahu pada ke masjid, saya mati, isteri saya mati, saya wakafkan untuk masjid. Masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Cantik lagi daripada rumah atas dunia. Tak percaya, cuba try mati sekali. Senang cerita nak sebut demikian. Nak gambarkan tentang mengenai inilah orang yang berfikiran waras dalam hidup ini. Cerdik. Masjid pula, bila dapat di rumah tersebut, umum pada orang ramai. Bagi tahu pada orang ramai. Masjid ada rumah wakaf. Rumah tu bernilai 300,000. Rumah tu bernilai 400,000. Kita sebut demikian. Masjid tak nak jual, harga 400,000. Dengan kereta-kereta semua yang ditelah wakaf tu, masjid nak jual hanya 200,000 saja. 200,000 lagi, siapa yang beli wajib datang sembahyang berjemaah. Yang kemudian yang kedua, siapa yang beli sebut, dia meninggal dunia nanti, rumah tu diwakafkan kembali ke masjid. Kan bertambah. Harta masjid ni semakin banyak. Akhirnya gunakan duit ini untuk bagi pada pelajar-pelajar, anak-anak qaryah yang menyambung belajar, ditanggung mereka mengapa? Belajar dah di universiti mana pun, kami tanggung, masjid tanggung, kerana kamu anak qaryah di kawasan masjid ini. Ini cara orang mukmin dipanggil. Akhirnya harta benda orang Islam menjadi satu kekuatan ekonomi di kalangan kita. Itu yang sepatutnya berlaku. Ni simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Untuk apa kalau kita tua, kita simpan duit beratus ribu dalam akaun bank, ada duit tersebut, tapi kita nak guna pun tak boleh dah. Kita dah tua dah, tak boleh nak guna dah duit. Bukan kita tak boleh guna, Allah tak nak bagi guna dah. Allah memang suruh hantar dah ke akhirat. Kita nak makan apa lagi yang kita tak makan atas dunia? Kita nak rumah seluas mana lagi dalam hidup ini? Kita nak apa dia lagi yang belum sempurna dalam hidup ini? Nak makan apa lagi? Nak makan daging tomahawk, gigi pun dah tak ada dah. Nak makan manis-manis, dah kencing manis lah. Dah nak makan apa? Nak makan shell out, kita pun dah ada go out dia panggil dalam hidup. Nak benda lagi, duit yang banyak ni, duit beratus ribu dalam akaun bank, nak hidup 6 bulan lagi nak hidup. Bila nak habis duit ni dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, masa kita semakin dekat dengan menghadap depan Allah. Ambillah harta benda ni untuk kita hantar terus ke akhirat dengan sedekah. Kita bagi saja, semua yang kita bagi tersebut semuanya dapat balik pada diri kita. Macam malam ni kan, kita duduk dengar kuliah ni, lalu tabun derma misal contoh. Kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Mana sebut? Yang kita masuk tu, di akhirat nanti jumpa balik. Pegang je, RM1. Kenapalah aku bodoh sangat? RM1 je masuk. Padahal kita berfikir cara kebudak-budakan dalam hidup kita. Simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Simpanlah Ustaz, nanti pencen, nanti nak buat rumah besar besok. Balik kampung, siap dah pencen dah, balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar lagi? Saat mana kita dah tua? Ramai mana orang rumah besar sekarang kan sibuk bagi tahu pada kontraktor, boleh tak kamu kecilkan rumah aku? Tak ada dah. Mana ada orang nak duduk rumah besar sekarang? Dia rasa menyampah, dia seorang-seorang dalam rumah dia. Dan mana orang yang rumah besar menjadi ketakutan dalam hidup dia? Ni siap dia rumah besar, nak balik kampung ni, beli kereta besar pula dia. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru. Masuk seminggu je meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat balik isteri baru. Isteri baru pula, habis dia dah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu memandang macam-macam je kereta ni. Kalau dia round saja tak apa, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasanya.
Nak sebutnya gambaran bagaimana kita tak cerdiknya dalam berfikir. Yang ni kena jaga. 2. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Akhir sekali, tolong jaga PL. Jangan berkelahi dengan mak ayah. Jangan guriskan hati mak dan ayah. Terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki, kalian ada mak dan ayah. Ada mak mertua, ayah mertua. Ada mak saudara dan ayah saudara. Semua ni haram untuk kalian kahwin. Orang yang haram kalian kahwin mesti diutamakan dalam hidup kalian. Jangan kalian sampai tersinggung hati ibu dan ayah kalian. Kalian bila semakin berusia dalam hidup, bukan sibuk nak jaga hati mak ayah, sibuk nak jaga hati isteri dan anak-anak. Yang menyebabkan kita buat dosa, wahai orang lelaki. Dosa ni bahaya. Dosa ni ramai mana ibu-ibu tersinggung dengan anak lelaki mereka. Ramai mana orang ayah-ayah yang tersinggung dengan anak lelaki kalian. Kenapa? Kerana kita sibuk dengan isteri kita. Sibuk dengan anak-anak kita. Sampai kita meninggalkan tanggungjawab utama kita untuk menjaga mereka. Kita rela tipu mak ayah kita. Semata-mata nak jaga hati isteri kita. Kenapa jadi demikian? Sebab saya nak pesan sikit pada orang perempuan Teluk Intan. Kalian jangan buat dosa dengan suami kalian. Dosa orang perempuan dengan suami ni apa dia? Meninggikan suara di hadapan suami. Angkat suara, bercakap kasar depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan menengking kata-kata suami. Jangan kita mengguriskan hati suami. Ni orang perempuan kena jaga perkara demikian dalam hidup ni. Bukannya suami kena jaga hati isteri, tidak. Dalam Islam, isteri kena jaga hati suami. Suami kena jaga tanggungjawab dia terhadap isteri. Beza beza. Dalam Islam kena faham benda demikian. Orang perempuan kebanyakan sebut suami tak jaga langsung perasaan dia. Allah bukan suruh suami jaga perasaan kami. Allah suruh suami bertanggungjawab terhadap kami. Tapi orang perempuan, kamu kena jaga perasaan suami kalian. Suami kalian tu ada perasaan tak? Sampai kalian tengking suami kalian, cakap kasar dengan suami, yang menyebabkan sakit hati suami, simpan dalam hati. Akhirnya orang lelaki belum kahwin, memang banyak mulut, dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut, dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, di waktu itu dia menyakitkan hati suami. Suami ni sakit disimpan dalam hati dia. Suatu hari berpenyakit hati suami. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Dia kena penyakit ni. Kenapa diam semua macam pernah kena je? Malam ni baru perasan dia. Ramai mana orang demikian? Sakitkan hati suami. Buat TikTok, cerita tentang keburukan suami. Tak patut langsung dalam hidup kita demikian. Jangan kita lakukan demikian. Saya tengok banyak dah lalu dekat wire dipanggil di wall-wall saya ni, cerita tentang orang perempuan berbeza-beza. Ni orang perempuan Islam. Kena jaga akhlak di kalangan kita. Jangan sampai peringkat kita menghina diri kita sendiri. Dia boleh tengking suami dia, buat pilihan sama ada nak jaga saya ke nak jaga mak awak. Kalau awak nak jaga mak awak kahwin je dengan mak awak tersebut. Dia boleh sebut demikian. Rasulullah kata, kalau ada perempuan buat pilihan demikian, ceraikan perempuan tersebut. Di antara ibu dan juga dia suruh buat perbandingan dua perkara tersebut. Sampai dia boleh sebut pada ibu mertua dia, jangan sentuh anak aku. Jangan pegang anak aku. Bukan anak engkau. Dia boleh sebut demikian. Saya tengok, saya baca WhatsApp tertentu. Ini sikap yang keji, yang tak sepatut ada di kalangan kita. Kalian jangan mati. Kalau kalian mati di saat mana menyinggung hati suami, ataupun orang lelaki menyinggung hati mak dan ayah, kalian masuk dalam kubur, kalian akan mengaum sebentar lagi. Mengaum dalam kubur. Jangan jadi demikian dalam hidup kita. Jaga akhlak, jaga pribadi di kalangan kita. Sebagaimana orang lelaki tak boleh angkat suara depan mak dan ayah. Allah larang, wala taqul lahumā uffin. Jangan kamu sebut di hadapan kedua ibu bapa kamu sekalipun depan mereka. Wala tanharhumā. Jangan kamu tengking mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā.
cakap dengan mak ayah tu biar lemah lembut je. Ya mak, ya ayah, ya. Sebegitulah orang perempuan bila kalian bercakap dengan suami kalian. Jangan ada di kalangan kita mengangkat suara. Bila kalian angkat suara, akan sakit hati suami. Simpan dalam hati ini sendiri. Rasulullah sebut, kalau ada orang yang boleh sujud di kaki seseorang, nescaya akan aku suruh setiap perempuan itu sujud di kaki suami dia. Tapi tak boleh sujud di kaki suami. Allah larang dia panggil demikian. Nak sebutnya besar nilai. Orang lelaki dia jaga hati mak mertua, ayah mertua, mak dia dan ayah dia. Orang perempuan jaga hati suami dia. Dia akan masuk syurga pintu mana yang dia nak. Dosa kita lagi apa? Dosa kita selain daripada itu, PL kita tak jaga anak yatim. Tak peduli anak yatim. Ini dosa yang sedang berlaku di kalangan kita. Zaman Rasulullah, anak yatim mana ada rumah jaga anak yatim? Semua anak yatim duduk dan tinggal dengan mak masing-masing. Zaman kita kenapa ada rumah jaga anak-anak yatim? Sebab orang tak peduli pada anak yatim. Zaman Rasulullah pesan pada setiap sahabat, kalian mesti berjumpa dengan anak yatim. Kalian mesti tanggung anak yatim. Jaga anak yatim zaman Rasulullah. Bangga mereka. Walaupun ayah mereka dah meninggal dunia, tapi mereka mempunyai ayah yang ramai atas dunia ini sendiri. Zaman kita tak. Cuba kita pergi jaga anak yatim. Tanya khabar anak yatim. Macam mana pelajaran kamu, macam mana? 2-3 hari je boleh. Lepas tu lama-lama orang kan ejit. Tu bukan nak jaga anak yatim. Nak jaga mak yatim dah tu. Akhirnya anak yatim tidak dipedulikan. Ini zaman kita ni. Anak yatim daripada COVID yang berlaku ni, ramai mana yang meninggal dunia. Jadi anak yatim. Akhirnya ibu dia terpaksa buat TikTok untuk nak gambarkan kesedihan hidup ni. Tunjuk anak dia pergi ke kubur. Tunjuk gambaran-gambaran kesedihan dalam hidup mereka semua. Ini dosa yang disebut dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tak pedulikan pada anak yatim. Bila kita boleh jaga 3 perkara tersebut, insya-Allah kita akan selamatlah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kerana panjang sangat malam ni. 1.5 jam dah kita bercakap ini, dan saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Yang bangun duduk pukul berapa lah ustaz ni nak habisnya. Saya mohon maaf di atas ketelanjuran masa ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dan kita berjanji sama-sama kita, ya, kalau ada seorang je yang masuk neraka di kalangan kita pada hari ini, yang hadir malam ni, kita berjanji untuk kita tarik dan bagi syafaat kerana kehadiran mereka untuk berada dalam syurga bersama, insya-Allah. Jadikan malam-malam sebegini malam-malam kenangan yang baik dalam hidup kita. Ceritakan kenangan-kenangan yang baik dalam hidup. Tiap-tiap malam cari je majlis ilmu. Duduk je dalam majlis ilmu. Biar kita ni sentiasa dapatkan keindahan ini sampai ke akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Mari kita baca doa lah. Mudah-mudahan demikian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma akhtin ajalana bihusnil khatimah wa la takhtin ajalana bisu'il khatimah. Allahumma adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.